sebenarnya sedikit taklimat ataupun pencerahan tentang plan struktur Kuala Lumpur 2040 yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun meneruskan plan struktur tersebut dan telah diwartakan pada 19 Oktober yang lalu. Jadi kita jangkakan bahawa sebelum 23 November ini Yang Amat Berhormat akan melancarkan plan struktur ini, dan pada 23 hari bulan nanti plan struktur ini 2040 ini akan mula boleh dibeli oleh warga Kuala Lumpur. Itu yang sedikit maklumat yang terakhir lah. Jadi transaksi ini adalah menjadi hala tuju dan dasar pembangunan Kuala Lumpur sebelum kita mulakan dengan plan tempatan 2040. Ada banyak perubahan. Pertama, kita lihat daripada segi hala tuju, yang mana sekarang ini kita plan struktur ini menjurus ke arah pembangunan yang mampan dan juga dipanggil pembangunan yang mesra hijau, yang lebih mengambil kira hasrat Kuala Lumpur ingin menjadi bandar kurang karbon, less carbon, atau green city, green city lah. Jadi di samping itu juga kita akan lihat bahawa zoning beberapa penghozenan tanah, zon-zon yang boleh dibangunkan, ada beberapa perubahan ataupun beberapa lokasi-lokasi yang mana kawasan-kawasan yang kita telah zonkan kawasan-kawasan lapang dan kawasan-kawasan yang boleh dibangunkan dengan kepadatan penduduk yang sederhana dan tinggi, termasuk juga kawasan-kawasan komersial ataupun kawasan-kawasan zon perdagangan. Jadi memang ada beza daripada 2040 daripada segi density juga, dan berkira bahawa kepadatan penduduk Kuala Lumpur sekarang ini telah mempunyai 2 juta penduduk Kuala Lumpur, dan sudah semestinya keperluan perumahan ini sangat penting, terutama perumahan sosial. Ini juga selari dengan hasrat Perdana Menteri kita yang ingin membangunkan perumahan kejiran, perumahan madani tadi. Perumahan madani mengambil kira golongan-golongan rentan, golongan-golongan B40 dan juga M40. Jadi kadar density juga akan ada beberapa perubahan, antaranya kepadatan juga di kawasan-kawasan yang kita ambil kira kawasan-kawasan yang ingin kita bangunkan tadilah. Selain daripada juga kita juga dalam plan struktur ini juga kita ambil kira juga tentang rancangan pembangunan semula bandar, itu yang mana kita akan membangunkan semula kawasan-kawasan lama untuk dibangunkan semula, dan kita bagi beberapa insentif kepadatan kepada pemaju-pemaju. Plan struktur 2040 ni adalah plan hala tuju. Kita ada lagi satu plan yang lebih detail, iaitu plan pembangunan. Itu plan yang menentukan kadar kepadatan penduduk di satu-satu kawasan. Plan struktur 2040 ini juga, 2040 ini, kita telah pun memberi masa ruang yang secukupnya kepada semua NGO dan juga dipanggil resident association, ya, yang telah diberi ruang sejak tahun lepas lagi. Kerana hakikatnya pada sepatutnya plan struktur ini telah harus digazetkan pada akhir tahun 2022, tetapi oleh kerana ada tampuk pemerintahan yang baru dan juga permohonan daripada NGO dan juga persatuan-persatuan penduduk yang merasakan bahawa masa yang diberikan untuk tempoh bantahan dan cadangan itu tidak mencukupi
ya, tidak mencukupi, maka Yang Berhormat Perdana Menteri telah memberi tambahan selama 6 bulan lagi untuk dibuka semula kepada orang ramai, persatuan-persatuan penduduk dan juga badan-badan bukan kerajaan untuk memberi pandangan ataupun bantahan ataupun cadangan kepada pelan struktur 2040 ini. Jadi sebenarnya kita beri ruang, saya rasa 6 bulan waktu kita dan waktu kerajaan perpaduan, tapi sebelum ini pun kita dah diberi ruang juga kepada mereka ni lah. Jadi saya rasa ruang segi bantahan dan pandangan itu sudah mencukupi. Kerana kita tidak boleh delay lagi peran struktur ini, kerana kesannya kepada pembangunan Kuala Lumpur ni implikasinya besar. Kita lambat, kita tak boleh sediakan pula pelan tempatan 2040. Itu yang ya. Kalau ambil kira macam bantahan ataupun bantahan daripada NGO ni, apa sebenarnya yang mereka perlu masukkan, dia nak minta di BKM masukkan apa sebenarnya dalam PSKN? Kita ada menerima lebih 1,000 bantahan, lebih 1,000 bantahan kita ada terima, dan ada bantahan yang kita terima, yang kita masukkan di dalam plan struktur. Ada bantahan yang kita yang tak terima. Jadi bantahan-bantahan kebanyakannya adalah tentang pengozonan tanah. Tanah-tanah kita katakan bahawa tanah ini diorang tak setuju, mungkin di sebelah rumah dia ni zon untuk pembangunan kepadatan tinggi. Dia tak benarkan apartmen duduk sebelah rumah dia. Rumah dia mungkin dulu dia tak nampak, dan ni tak lama lagi dia akan nampak apartmen. Kerana dia nak dia seorang je lah duduk. Jadi orang lain tak boleh duduk. Jadi yang tu antaranya cadangan-cadangan lah. Selain daripada tu, tentangan yang kita dapat tentang kawasan lapang, kawasan hijau umpamanya. Jadi kawasan-kawasan zon kolam-kolam takungan, itu antara itu semua kita ambil kira. Dan telah pun diambil kira dalam peran struktur 2040 ni. Kita dah masukkan juga perubahan itu, pindahan itu yang sebab kita delay hampir setahun dah untuk kita gazetkan pelan ini. So kita sebenarnya insentif yang kita tawarkan antaranya adalah insentif kepadatan lah. Jadi kalau pemaju ingin menambah kepadatan unit, bilangan unit yang ingin dibina, dan juga kepada harga pada harga yang bebas, kerana dia ada juga jual harga bebas dan juga harga madani. Jadi kita akan bagi dia insentif dari segi kepadatan. Kalau dia buat perumahan madani 100% kata, kita akan beri dia insentif sebanyak 1,400 orang seekar. Maksudnya lebih kurang dalam berapa tingkat tu, 60 tingkat, 40 tingkat, 50 tingkat lebih kurang. Dia boleh buat tinggi kalau dia buat madani. Tapi kalau dia buat separuh madani, kita bagi dia 1,000 orang seekar, dan dia boleh buat lebih kurang dalam 40 tingkat, 50 tingkat. Jadi insentif dia dari segi itu, dan juga insentif ISF lah, insentif charge pembangunan antaranya kita akan bagi pada yang mereka nak buat perumahan madani ni. Dia panggil, kalau kediaman ni dia panggil density density. Kalau 1,000 orang seekar tu lebih kurang dalam 40 tingkat, 40 tingkat, lebih kurang 40 tingkat. Kalau dia tinggi lagi, dia nak minta lebih, nak buat lebih lagi, kita akan bagi dia sampai ke 60 tingkat. Memang akan datang rumah semua tinggi pun. Dulu zaman 70-an kita dapat 4 tingkat je. 4 tingkat zaman dulu, rumah perumahan awam semua 4 tingkat, 5 tingkat. Kan lepas tahun 90-an orang dah kena buat 18 tingkat, 17 tingkat. Nanti tahun ni dah jadi 40 ke atas lah. Tak ada rumah pasal tanah kita tak cukup Kuala Lumpur ni. Kalau kita tu yang kita bagi insentif juga kepada pembangunan semula bandar. Jadi kepada mana-mana kawasan yang nak bangunkan semula, dia dah usang, kita bagi je insentif yang sama juga, lebih kurang insentif kepadatan yang sama. Itu dia. Density lah dia panggil. Secara spesifiknya
saya tak boleh beritahu kat mana, tetapi ada. Okey, dan juga kita ganti biasanya. Biasanya kita tukar kawasan itu, dia tak sesuai lagi kawasan lapang. Kita mungkin tukar kepada kawasan lapang ni di kawasan berdekatan. Jadi kawasan lapang itu, keluasan kawasan lapang ini tetap kita kekalkan dalam keseluruhan Kuala Lumpur. Kita kena kekalkan kemampanan kehijauan kawasan lapang rekreasi ni. Jadi kita tak kurangkan, malah kita tambah. Pada plan struktur ni kita tambah sebenarnya lebih. Kawasan ni lebih, kita lebih pada untuk yang plan struktur 2014 ni. Kita tak dapat secara spesifiknya, saya tak boleh bagi berapa besar daripada keluasannya lah. Tetapi apa yang boleh katakan bahawa kawasan lapang kalau berbanding dengan 2020 dengan 2040, kita beri penekanan pada lebih kepada kawasan lapang ni, kita tambah kawasan riadah ni. Itu memang ada dalam kita punya plan struktur 2040 lah. Ya, kawasan lapang ni banyak jenis. Kalau kita kata kita kawasan padang bola pun kawasan lapang. Kawasan tasik pun rekreasi kawasan lapang. Maksudnya kawasan yang orang boleh buat riadah lah. Kawasan-kawasan kita kekalkan antara untuk public area dipanggil. Kita akan mula jual selepas 23 November. Jadi dia boleh beli dalam bentuk hard copy, iaitu harga dia RM120. Dan juga kalau dia nak sanggup, dia nak go to website, dia kena print sendirilah. Dia boleh pergi online. Kalau dia tak nak beli, kalau nak beli hard copy, kita akan jual hard copy, ada dijual selepas 23 November. Version ada bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Bahasa sign language tu belum ada lagi. Tamil dengan bahasa Tionghoa belum ada lagi. Translator susah nak cari. Selepas kita jangkakan bahawa pelan tempatan ini kita akan mula pamerkan seawal Januari. InsyaAllah Januari first quarter, suku pertama Januari kita kalau boleh cepat, kita akan pamerkan selama 30 hari lah. 30 hari. Dan kita akan mula menerima bantahan, dah boleh masuk lah kalau ada bantahan, cadangan dan sebagainya. Dan bantahan, selepas kita menerima bantahan, kita kena buat juga pendengaran ini kita kena ambil lebih kurang 3 bulan, maksimum 3 bulan, minimum 3 bulan. Tapi tertakluk kepada bantahan banyak. Kalau bantahan banyak, lamalah. Pasal kita kena buat hearing kan, pendengaran. Itu pendengaran. Kerana pelan tempatan ni yang paling penting. Ini yang kalau ramai nak komplain ni, komplain. Jadi kita harap RAs, Resident Association, NGOs, public, please give an input lah. Sebab kita tak nak nanti tak cukup masa lagi. Kerana very important untuk kita percepat, expedite the plan tempatan ni untuk pembangunan Kuala Lumpur. Kerana ramai pelabur-pelabur kita menunggu pelan tempatan ini untuk mereka merangka pembangunan ataupun ini aspek pembangunan atau kemajuan di Kuala Lumpur. Selagi PTKL tak keluar ni, kita ada masalah kerana pembangunan kita slow lah sekarang ni. Kita akan adakan nanti secara digital dan juga cara fizikal. Ni kita akan pamerkan di pameran tu di kawasan-kawasan lokasi yang kita di tempat-tempat awam, pejabat-pejabat kerajaan, dan digital tu dia online lah, secara online lah. You boleh lihat dan you boleh bantah. You pergi tengok rumah you dululah. Maksudnya you nak bantah, tengok rumah orang. Tengok rumah you, buka Google, tengok rumah you tu, sebelah rumah you tu ada apa. Kalau sebelah rumah you tiba-tiba ada bangunan 50 tingkat, you bantah cepat. Ataupun sebelah rumah you dulu dia nak buat, tiba-tiba dia nak buat lain kan, kena cepat. Sebab apa, kadang-kadang dia orang ni dia sepatutnya public ni dia akan kena ambil tahu kawasan yang ada interest lah. Maksudnya kawasan rumah dia, kawasan sekitar taman dia kan, jangan pergi tengok rumah orang lain. Itu dah masalah ni.